Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum dan kali ini saya berada di dalam slot bersama dengan Musalla Ar-Raudah dan tak lain tak bukan tetamu kita pada pagi ini yang akan menceriakan penonton. Assalamualaikum. Kita ada Ustaz Azli Abdullah yang merupakan pengerusi Musalla Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat-sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Saya suka dengan Ustaz. Yeah. Sentiasa senyum, sentiasa saya pun ceria. suka dengan anda. Allah Akbar. Kan? Jadi Ustaz, tajuk kita pada pagi ini minta tolonglah dengan tangan kananmu kan. Jadi Ustaz, kita ni pun ialah manusia, kita diberikan Allah pelbagai nikmat yang rasanya wajar kita syukuri kan. Terutamanya memiliki tubuh badan yang sempurna, yang sihat, yang lengkap. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, minta tolonglah dengan tangan kananmu. Minta tolonglah tangan kananmu kan. Jadi apa sebenarnya maksud yang Ustaz nak cuba sampaikan kepada penonton? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Terima kasih Hanan. Sama. Hanan sedang pegang pen tangan kanan kan? Betul. Biasa tangan kanan kita buat apa? Tangan kanan kita makan, pegang pen, banyak kerja lah Ustaz. Kebanyakannya memang kita guna tangan kanan kan? Nabi pun suka at-tayammun tu tak? Nabi suka apa-apa mendahulukan kanan. Dan kan saya tengok apa Hanan menulis tu bermakna tangan kanan kita ni sangat ketara kita gunakan untuk menulis lah. Betul. Biasanya. Cuba bayangkan kalau kita di sekolah, kalau kita tak menulis nota, rasa kena titik dengan cikgu kita kan. Betul kena titik. Lebih dahsyat lagi kalau cikgu tak menulis di whiteboard. Betul. Maknanya hanyutlah anak-anak murid semua. Nabi SAW satu ketika bagi membincangkan tajuk tangan kanan ni kan. Satu ketika ada seorang lelaki Ansar, hadis Abu Hurairah. Datang seorang lelaki Ansar berjumpa Nabi SAW dan dia mengadu pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya suka dengar hadis yang Nabi sampaikan. Cuma masalahnya aku tak boleh ingat. Tak ingat apa yang Rasulullah sampaikan. Maka Rasulullah kata apa? Ista'in biyaminik. Minta tolonglah tangan kanan kamu. Ista'in biyaminik. Nabi menggerak-gerakkan tangan. Menunjukkan tulis. Maknanya Nabi nak beritahu kalau kamu tak ingat apa yang kamu belajar, kamu tulislah. Dan dalam perbincangan tentang hadis ni, walaupun hadis ni ada perbincangan dari sudut apa sanadnya, kedudukan status hadis ni, tapi dia tidak bercanggah dengan firman Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa 'allamal insana ma lam bil qalam tu, sebut bil qalam tu, dengan tulisan. Nabi SAW mengajar kepada sahabat Ansar tadi tentang kepentingan kita menulis sesuatu yang kita dengar. Sebab kita ni tuan-tuan, kemampuan kita untuk mengingat apa yang kita dengar, kadang-kadang kalau tidak disokong dengan tulisan, biasanya dia hilang macam tu saja. Contoh apa yang dibincangkan pada pagi ni. Kalau kita dengar melopong saja tanpa kita mencatat, apa yang kita dengar itu kadang-kadang akan pergi begitu saja, macam ditiup angin macam tu saja. Betul. Jadi maka sebab itulah satu pengecualian yang diberi pada sahabat Ansar tadi, walaupun Nabi melarang. Nabi melarang pada ketika itu menulis hadis Nabi. Kerana bimbang ada percampuran antara hadis dengan Al-Quran pada ketika itu. Maka Nabi melarang untuk menulis hadis Nabi, kecuali lelaki tadi. Yang mana siapa yang ada, kita kata, masalah di segi mengingat apa yang Nabi sampaikan, maka dia boleh tulis. Dan Nabi SAW pernah juga mengajar para sahabat sehingga satu ketika Hanan mungkin biasalah dengan hadis ni. Yang mana Nabi SAW satu ketika Nabi buat satu garisan lurus di atas pasir. Sambil membacakan surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Nabi gariskan satu garisan lurus di padang, di atas pasir. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, jangan kamu ikut garisan ini, kiri kanan ni. Nabi buat garisan pula kiri kanan, satu garisan lurus tadi macam tulang ikan. Jangan kamu ikut jalan ini yang akan memisahkan kamu daripada jalan lurus ini. Itu jalan-jalan syaitan lah. Maknanya Nabi sampai tahap memahamkan para sahabat dengan sampai tahap melakar
Kalau sekarang ni whiteboard lah kan. Papan hitam. Garis pada pasir supaya Nabi nampak. Ini garisan lurus nak pergi ke syurga. Kiri kanan ini yang hari ni kita buat macam tulang ikan. Yang orang panggil fishbone Kalau pattern lantai yang sekarang ni kan set herringbone. Tulang ikan herringbone. Macam-macam. Bahkan hari ni motivator banyak menggunakan fishbone ni untuk apa dipanggil analisis tulang ikan. Nak menyelesaikan masalah dengan melukiskan bentuk grafik bagaikan tulang ikan. Masalah tu di kiri kanan tu. Masalah besar tu apa? Macam mana cara nak menyelesaikan? Jadi kepentingan kita menggunakan tangan kita. Tangan kanan kita tu. Sebab ialah ada yang left-handed person. Tetapi kebanyakan kita ni menggunakan tangan kanan untuk membuat kebaikan. Maka jangan sekali kita lupakan dalam melakukan kebaikan tu, gunakan tangan kita ni untuk menulis sesuatu ilmu yang kita dengar. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, dia kata, al-ilmu sayd, dia kata. Ilmu itu adalah buruan atau binatang buruan. Wal kitabatu, dan menulis itu adalah qaiduh, adalah ikatan dia. Maknanya ilmu itu buruan, kita kena cari. Dan buruan itu pula kita kena ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah buruan kamu itu dengan ikatan yang kukuh, yang kuat. Faminal hamaqah, antara tanda-tanda kebodohan itu. Macam yang kata, ialah kamu tangkap rusa, kemudian kamu lepaskan begitu saja. Maknanya ilmu ini satu kerugian, bahkan hamaqah kata Imam Syafi'i, satu macam kebodohan. Apabila kita menuntut ilmu tanpa kita mencatat. Kerana bila kita catat, bagaikan buruan yang kita buru, rusa yang kita buru tadi tu, kita buru dah susah dah. Tapi masalah kita bila dapat buruan tu, kita tak ikat dia, tak tambat dia. Tak tambat. Rugilah. Lepas lah, dia dapat pada orang lain lah. Maknanya, tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua, jangan lupa pastikan setiap masa dalam hidup kita ini, apa yang kita dengar, kita catat. Kata seorang pujangga Arab, Sya'bi nama dia, kata, apabila kamu mendengar sesuatu, faktubuhu, maka tulislah. Walaupun dia kata, kamu berada dalam bilik air. Kamu ada dalam tandas, tulis. Walaupun tak logik lah nak menulis dalam bilik air, tapi nak cerita betapa pentingnya kita menulis apa yang kita dengar, kita menulis apa yang kita pelajari. Gitu Nan, Masya Allah kan. Panjang pula saya jawab. Tak apa Ustaz, sebab memang slot kita ni memang khas untuk musola Ar-Raudah kan Ustaz. Jadi Ustaz, bila Ustaz dah terangkan pasal ialah manfaat apabila kita menulis, apabila kita mendengar sesuatu kan, saya nampak ada perbezaan macam mungkin zaman Ustaz dengan zaman yang mungkin selepas saya. Kan? Kalau macam zaman-zaman Ustaz memang betul. Orang lama ni kan kalau belajar memang dia menulis. Betul. Siap dalam tulisan Jawi lagi Ustaz. Cantik pula tu. Cantik lagi kan. Tapi kalau saya tengok budak-budak zaman sekarang ni, ialah kadang-kadang kuliah ke apa ke, dia tak dengar sangat pun, dia macam pasang voice recorder. Ya, betul, kan? betul. Jadi mungkin macam Ustaz cakap lah, susah sikit lah kita nak mengingat. Betul. Sebab tu orang muda sekarang ni banyak pelupa. Mengalahkan orang tua dia punya pelupa tu. Masya Allah makan kan. kepala ikan kata orang. Allahu Akbar kan. Okey, jadi Ustaz, tadi berkaitan dengan minta tolonglah tangan kananmu kan. Jadi Ustaz, macam dekat depan Ustaz ni saya dah nampak buku. Buku. Kan? Ada beberapa Susun buku ni kan. Ini memang buku Ustaz ke macam mana? Ni buku saya ni. Memang buku Ustaz lah. Ya, buku saya. Jadi saya rasa ini mungkin gambar saya ni nampak. saya rasa ini mungkin bertepatan dengan sempena PBA KL dan lepas ni Ustaz pun akan berada di salah satu booth di PBA KL. Jadi pesanan Ustaz untuk umat Islam yang sedang menonton kita ni. Baik, benarlah saya akan sebentar lagi pukul 10 saya akan ada di satu booth di tingkat 4 lah di PBA KL, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Pesan saya lah dalam kita tak semua kita diberikan kebolehan yang sama. Ada orang dia pandai menulis. Ada orang dia pandai mendengar saja. Menulis malas. Ada orang pandai menulis. Tapi tulisan dia tak boleh nak dibukukan. Tak ada penerbit yang sudi. Ada, itu banyak berlaku. Walau macam mana pun keadaan kita, pastikan kalau kita ni memang tak boleh lah, nak menulis pun tak boleh. Satu perkara jangan kita lupa, iqra. Bacalah. Mana kita tak boleh menulis. Kalau kita tulis sekalipun, buku nota kita lah, buku nota sejarah kita barangkali, tak ada orang pun nak buat buku kita. Betul. Hantar ke penerbit satu, tak sedap lah tulisan awak, tak membuai bahasa dia. Contoh lah. Pergi penerbit dua,
tak ada. Penerbit 3 tak ada. Jadi kalau dah istilahnya tak ada bakat menulis, bolehlah menulis nota kuliah, boleh. Satu perkara yang lupa, kita baca apa yang orang lain tulis. Kerana ilmu tu sangat penting. Sebab tu firman Allah yang pertama turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Iqra. Bacalah. Maknanya penting baca. Tetapi jangan lupa yang hujung tu tulis. Kalaupun tulisan kita itu tidak boleh dijadikan buku untuk dijual, untuk diberi manfaat kepada ramai orang, tak apa, tulis sekurang-kurangnya untuk kita ingat balik apa yang kita belajar. Jangan sekali-kali kita rugikan apa sahaja yang kita dengar dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bocor telinga kiri kan. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi kalau macam saya, mungkin saya boleh kongsikan sikit dengan Ustaz. Saya ni kadang-kadang memang suka membaca. Dan dulu rasanya waktu saya kecil saya ada jumpa satu diary arwah atuk saya. Dia memang dalam tulisan Jawi semua kan. Allah. Dia siap buat susur galur keturunan dia. Masya-Allah. Saya macam Sampai pada Rasulullah ke? Tak sampai lah kan. Keturunan Nabi kan? tahu. Tapi sampai waktu tu sampai moyang-moyang atas Masya lah Allah, kan. hebat, Macam saya macam, saya rasa macam teruja, macam seronok. Tu pentingnya kita menulis. Macam Ustaz cakap lah kan. Betul. Walaupun tak boleh dibukukan, tapi mungkin diary kehidupan kita tu kita menulis untuk tatapan anak cucu kita juga nanti. Betul. Masya Allah kan. Jadi Ustaz, menulis ni ialah macam Ustaz cakap tadi, dia merupakan satu seni, satu kebolehan. Bukan semua orang ada dan dia pun boleh mendatangkan keuntungan. Ya, betul. Macam Memang Ustaz betul. menghasilkan buku kan. Tak untung mana ni? Bukan dari sudut kewangan saja. Betul. Keuntungan mungkin memberi manfaat kepada orang lain kan. Betul. Tapi bagi insan di luar sana yang mungkin ialah tak pandai nak menulis tapi nak membukukan tulisannya. Jadi apa sebenarnya yang mereka patut buat, Ustaz? Terima kasih Hanan. Saya sebelum tu saya nak respon pada yang Hanan cerita tentang ayah yang menulis kan. Arwah atuk. Arwah atuk. Saya ingat seorang sahabat saya, seorang cikgu jugalah. Ketika hari meninggalnya mak dia tu, dia buka satu catatan. Catatan yang simple daripada arwah mak dia, iaitu mak dia hanya tulis di belakang Al-Quran tu tarikh-tarikh dia khatam Al-Quran. Masya-Allah. Okey, biasa je, saya pun tulis juga. Tetapi yang istimewanya, yang memberi kesan kepada anak-anak, cucu dan juga beri kesan kepada kita dengar ialah bila mak dia tulis tarikh tu, dia kira-kira tarikh khatam tu bermula daripada tarikh ibunya pencen sampailah tarikh ibunya meninggal, lebih kurang 150 kali khatam. Masya-Allah. Cuba bayang, saya tengok masya-Allah. Aku pun tak boleh nak buat macam tu. Jadi maknanya hebat tulisan tu memberi satu kesan emosi yang besar pada anak-anak dan orang yang ditinggalkan. Berbalik kepada soalan Hanan tadilah. Bagi mereka yang ada cita-cita nak menulis. Ialah macam saya sebutlah, kita ni ada orang pandai menulis. Tapi tulisan ni untuk dia baca saja. Orang lain baca, tak sedap langsung dia ni menulis kan. Jadi tak apa, nak bagi yang suka menulis, tulis aja apa saja. Dan kalau boleh saya beri cadangan, tulis yang santai-santai dulu. Pada peringkat awal saya ingat lagi, saya tulis buku yang pertama saya, diary murid tua ni, balik daripada kursus fatwa di Mesir. 3 bulan. Saya menulis, mula-mula tulis di FB. Tulis tu bukan nak buat buku, tak ada langsung niat. Tak ada langsung niat nak buat buku lah, tak nak lah, tak ada fikir gitu. Saya tulis hari ni buat apa, esok buat apa. Tapi tulisan tu agak panjang lah. Tapi ialah kelang-kabut lah, ada short form apa semua kan. Tapi dah banyak sangat tulis, tiba-tiba ada kawan komen, "Ustaz, why not Ustaz bukukan?" kata. Saya ni ada orang tak ke baca aku tulis cerita tentang pengalaman berada di Mesir ni? Ada rupa-rupanya. Jadi peringkat permulaan tu saya kata, bila dah ada cadangan tu, saya pun cuba tulis tu. Adalah kawan cadangkan, cuba hantar pada satu penerbit ni, mana tahu kok penerbit ni nak terbitkan buku kau kan, kata gitu. Saya pun bagilah dia punya skrip tulisan saya ni lah, pada manuskrip saya ni. Saya bagi pada tuan. Apa kata dia pertama kali? Tak sedap, dia kata. Allah. Bahasa Ustaz tak membuai, dia kata gitu. Aduh, dalam hati saya, tak apa. Dalam hati saya, bila orang kata gitu, tak apalah. Aku bukan niat nak buat buku pun. Tapi saya katakan, saya ni bukan penulis. Sebenarnya saya ni pencatat. Saya catat pengalaman. Bahkan dalam masa yang sama, saya juga jadi SU dalam kursus tersebut. Jadi SU ni banyak menulis. Jadi saya kata, saya bukan penulis, saya mencatat saja. Jadi kalau seorang penerbit
apa syarikat buku tu dia kata bahasa ustaz tak membuai, saya kata dalam hati saya kata dia tak jawablah, saya kata aku bukan nak membuai orang. Iyalah, betul. Aku cuma nak tulis apa yang aku alami, pengalaman tu nak kongsi. Jadi tiba-tiba adalah yang sudi menerbitkan. Alhamdulillah, walaupun cuba-cuba 3,000 naskah, alhamdulillah. Dapat dijual. Itu saya tulis hanya sekadar menulis, contohnya hari pertama, contoh tarikh berapa bulan. Contoh saya pergi Piramid Giza, contoh 12 September 2015. Saya cerita Piramid Giza tu apa, siapa yang membina, pernah tak berlaku renovation pada tu. Apa yang saya dengar daripada pemandu pelancong tu, saya catat, saya tulis dan saya edit balik tulisan saya di FB tu, akhirnya jadi tulisan, dibukukan, boleh jual pun. Tapi tak kaya lah. Allah. Tapi tak apa Ustaz, walaupun tak kaya dengan kewangan, tapi mungkin Ustaz kaya dengan pahala lah kan. Kan sebabnya bacaan Ustaz ni mungkin dapat memberi manfaat kepada pembaca-pembaca di luar sana. InsyaAllah. Jadi Ustaz, jangan ke mana-mana. Ustaz jangan pergi ke pesta buku dulu. Kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lari. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini bersama dengan Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum bersama dengan Musalla Ar-Raudah dan juga Ustaz Azli Abdullah yang merupakan pengerusi Musalla Ar-Raudah. Jadi Ustaz bercerita berkaitan dengan pengalaman Ustaz menulis kan. Jadi alhamdulillah saya dimaklumkan Ustaz dah ada 7 buku. Ya, alhamdulillah. Masya-Allah, dah menerbitkan 7 buku. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan pengalaman Ustaz menulis kan. Ustaz menulis suka genre yang macam mana? Kan macam mana Ustaz bermula minat menulis ni? Alhamdulillah lah. Sebenarnya saya suka membaca juga. Dan antara bacaan yang saya suka baca pada ketika itu dalam bentuk travelog ialah Ustaz Asrizal. Dan juga doktor apa tu yang suami isteri menulis, saya lupa pula. Dr. Kamil. Antara yang saya suka baca. Dan sebenarnya baca saja tak nak menulis pun. Tapi saya nampak ada satu perangai saya bila tulis tu sampai siap. Banyak pula gitu. Aku ni macam pandai juga menulisnya. Puji diri sendirilah. Maksudnya bila dah tulis panjang tu maksudnya boleh menulis. Boleh menulis tu. Mana puji diri sendirilah. Orang lain tak puji, orang kata bahasa tak membuai kan. Jadi peringkat permulaan saya tulis buku-buku yang main-main saja. Maksud main-main itu maknanya bagi saya yang santai tetapi beri manfaat pada anak murid saya. Pada ketika itu saya mengajar di Emerson Felda di Terolak. Pada ketika itu saya tengok anak-anak murid saya ni ada masalah semayang pun tak betul. Wirid-wirid, zikir-zikir lepas solat, doa-doa tu tak hafal. Macam Yasin pun kelang kabut. Tak. Jadi saya kata kenapa tidak aku tulis satu buku yang boleh membantu anak-anak murid aku ni untuk belajar dan memudahkan dia esok bila dia keluar daripada sekolah. Pokoknya pandailah, kawan-kawan dapatlah baca doa apa doa arwah untuk mak ke tak apa dah. Jadi saya tulis buku tu, saya namakan buku tu Cendera Hati Buat Pelajar Muslim. Buku tu tak banyak, saya cetak 1,000, dijual lah. Dan bila menulis satu buku ni, ialah kali pertama tulis buku tu kita senyum seorang. Senyum je tengok kulit buku, cantik juga kulit buku aku ni walaupun dalam tak apa-apa. Tapi nak ceritanya seronok bila tulis buku, kata kenapa aku tulis satu, buat dua. Jadi kali kedua saya buat satu buku lagi untuk anak-anak pelajar saya juga. Buku berkait dengan amat Islami mereka. Solat, makna dalam solat, yang mana dia bagaikan modul yang digunakan untuk mereka pelajar-pelajar tingkat 1 pada ketika itu. Saya buat, saya cetak banyak jugalah, dekat-dekat 1,000 juga lebih kurang dan habis dijual. Selepas itu saya mula balik daripada Mesir, saya pergi kursus di Mesir, saya banyak mencatat dari cerita tadi. Maka bila balik itu saya terbitkan buku Diary Murid Tua. Diary Murid Tua. Bab tua dah belajar 40. Yang syoknya antara cadangan penerbit itu ialah namakan kembara tu kembara Ustaz Wolverine. Sebab janggut macam Wolverine. Dia punya jambang ni. Jadi saya tulis buku ni tu, saya kata bila hantar pada penerbit nak buat secara proper, yang sebelum tu saya terbit sendiri je. Bila nak buat proper ni hantar tanya pada penerbit, dia kata, "Ustaz, apa yang Ustaz cerita ni tentang pengalaman Ustaz saja ni. Jadi bagi saya tak apa menarik." Keduanya bahasa Ustaz tak membuai tadi. Itu yang tak membuai. Tak membuai. Saya pun dengar tu
tak apalah, tak buai pun tak buai lah. Jadi saya pun cuba juga dengan penerbit yang lain. Akhirnya alhamdulillah dapat terbitkan. Dan bermulalah saya bila tulis travelog ni, kembali semula kepada ingatan saya kata suka minat baca buku apa Ustaz Asrizal apa semua, cara dia menulis. Maka saya tulis siap buku dari murid tua ni tentang pengalaman apa di Mesir selama 3 bulan tu. Setahun lepas tu saya terbitkan pula buku yang kedua, namanya Diary Haramain. Jalan-jalan cari Tuhan. Jalan-jalan cari Tuhan. Ada orang kata ngapa jalan-jalan cari Tuhan, jumpa ke Tuhan tu. Itu dia kiasan. Dia kiasan lah. Pengalaman saya membawa jemaah satu travel umrah, yang mana pada ketika itu kami diuji dengan visa asyik tak lepas. Masya Allah. Jadi jemaah saya pergi dulu, saya mutawif 2 hari tahan di airport. Allah. Airport Malaysia ni. Airport Malaysia. Tak lepas visa. Jadi yang jemaah 50 lebih tu pandai-pandai dia orang dekat Mekah. Sendiri jemaah tu tak di ada Madinah mutawif tu 2 hari tak ada mutawif. Allah. Adalah mutawif lain yang bantu tapi tak sama dengan mutawif grup sendiri. Jadi saya tulis pengalaman tu. Ketika kali pertama saya pergi bawa jemaah bersama isteri pula tu, diuji macam-macam ujian. Jadi saya tulis buku Diary Haramain. Kemudian bila saya ni banyak pula pengalaman bawa student keluar negara, sampai 9 negara saya pergi, saya tulis pula buku setahun berikutnya Diary Rehlah Anak Pak Lah. Anak Pak Lah Badawi tau. Anak Pak Lah Majid, ayah saya tu Pak Lah je. Allah. Jadi saya tulis catatan pengalaman saya di tempat-tempat yang rupa-rupa selepas menulis baru saya perasan, ini masih lagi travelog. Saya pergi ke tempat yang ada nilai-nilai ke tempat yang ada bangunan tertinggi, Burj Khalifa di Dubai, tempat yang dia punya F1 apa dia panggil roller coaster terpantas di dunia. Banyak tempat-tempat yang ada dalam tulisan saya ni. Dan selepas itulah barulah saya mula menulis satu buku yang agak kritikal sikitlah, namanya Tour de Quran. Ini yang sedang meletup sekarang ni. Tour de Quran ini satu ringkasan kepada 30 juzuk Al-Quran, yang mana saya menulis dalam bentuk yang satu tulisan yang saya mengharapkan orang awam baca. Bila baca tulisan saya ni, ringkasan 30 juzuk tu apa konten, mengikut itu panggil siap. Baca terjemahan tu mengikut konteks. Dalam Al-Quran, juzuk pertama apa bincang dia, juzuk 2 sampai 30. Supaya dalam niat di hati saya supaya orang membacanya sekurang-kurangnya memahami secara asas apa perbincangan dalam Al-Quran, dan kemudian mereka boleh terus nak lanjutkan memahami dalam bidang tafsir dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ni dah cetakan keempat ni. Ini cetakan keempat. Cetakan keempat dah ni. Masya-Allah. Dalam masa setahun. Allahu Akbar. Sekali cetak, wallahualam kena tanya penerbit lah banyak mana dah. Allahu Akbar. Daripada statement ayat ustaz ni tak membuai. Masya Allah, sekarang dah cetakan keempat tu di Quran ni. Jadi kepada penonton yang berminat untuk dapatkan buku-buku ustaz, boleh ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di tingkat 4. Bus berapa tadi Ustaz? 4109, 4120, 4121. Ada 3 bus lah tu. Mahsyar. Namanya? Mahsyar. Cari dia perkataan Mahsyar, ataupun nanti jumpa je AJK di sana. Kita cakap je tengah 4 Mahsyar. Nanti diorang akan bagi nombor bus. Boleh jumpa Ustaz, beli buku Ustaz. InsyaAllah banyak manfaatnya. Jadi Ustaz, kita dah sembang-sembang berkaitan dengan sejarah Ustaz, macam mana Ustaz boleh menulis sampai buku Ustaz ni dah cetakan keempat. Kan? Tapi kali dalam ni masa setahun. Dalam setahun ni, laju kan, masya-Allah. Tahniah diucapkan Ustaz. Tapi sekarang ni nak tahu juga perkembangan Musalla Ar-Raudah. Itu yang penting. Kita dah lama tak dengar berkaitan dengan Musalla Ar-Raudah ni kan. Saya pun dah lama tak dengar ni sebelum Ramadan lagi. Last update kan. Macam Ustaz perkembangan? Saya masih nak guna perkataan ista'in biyaminik. Minta tolong tangan kanan. Dia tangan kita ni yang ada, kita pegang macam-macam benda, kita buat macam perkara. Jangan lupa kita buat perkara-perkara yang baik. Jadi salah satunya lah, mari gunakan tangan kanan kita ni untuk bantu Musalla Ar-Raudah. Musalla Ar-Raudah sekarang ni dah sampai dekat-dekat 50% ya. Dia sampai 50 ni dia akan macam dekat sikit. Sebab apa? Sebab curahan simen konkrit bahagian atas tu ambil masa sikit. Dia sekurang-kurangnya bulan 7 nanti baru siap. Barulah boleh letak kubah atas tu. Jadi terima kasihlah pada semua penyumbang. Nampak dalam gambar tu, nampak bangunan terkini Musalla Ar-Raudah daripada atas guna drone musalla tu. Nampak cantik, siap dah 2 tingkat, dah nampak dah bentuk kerangka dia. Dan insya-Allah sekira-kira kami nak kalau boleh siapnya
bulan Ramadan tahun depan kita boleh guna. Jadi bila siap esok tu, bukan sekadar kita sembahyang berjemaah di situ. Kita ada kelas tahfiz di situ, kita ada kelas kafar di situ, ada kios perniagaan 4 buah di situ. Kemudian yalah banyak kita panggil, saya mudah saya katakan kita jadikan dia sebagai one stop center. Betul. Pergi situ ada semua. Tapi tak adalah Starbucks, tak adalah tak adalah mall. Tapi adalah niaga kecil-kecil. Tapi mana tahu Ustaz, kan mungkin boleh buat joint venture dengan mana-mana kedai kopi, barista kan. Kita InsyaAllah, buka. idea Hanan tu bagus. Kan sambil-sambil kita memperkenalkan ialah minuman kopi kan. Minuman kopi kita memperkenalkan sambil-sambil lepak. Ialah dekat masjid. Betul. Kan minum kopi, masya-Allah. Satu idea yang cukup pernah daripada Ustaz Zee kan, masya-Allah. Minum kopi sambil dengan kuliah kan. Betul. Ni kan asyik mengantuk je kan. Ini asyik betul. Daripada hilang dengan tu, pergi beli kopi. Kan dekat tepi masjid saja. Masya-Allah. Jadi Ustaz, bagaimana untuk mereka ialah berinfak, bersedekah, ada maklumat nombor akaun ke macam mana? Baik, di Kaca TV sekarang tertera nombor akaun dan kemajuan Musalla Ar-Rawdah setakat ni, gambar-gambar terkini. Gambar tu baru berusia 3 hari. Tu bangunan dah nampak. Jadi jika tuan-tuan, puan-puan sudi untuk membantu kami membina rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah beri ganjaran berlipat kali ganda, Allah gantikan dengan mahligai di syurga esok. Mari sama-sama kita sumbang ke akaun Musalla Ar-Rawdah 556169242554 sebagaimana yang tertera di kaca televisyen. Itu dia, seperti di kaca televisyen tu, kalau boleh cepat-cepat salin ataupun orang kata ambil phone, tangkap gambar. Senang nak berinfak, sedekah, wakaf. Ingat Musalla Ar-Rawdah, teruslah berinfak, insya-Allah kan. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Azli Abdullah kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum pada pagi ini membicarakan berkaitan dengan minta tolonglah tangan kananmu, yang banyak manfaat yang boleh kita peroleh daripada cerita ini, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ni. Jadi jangan ke mana-mana. Masih nak.